A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sama-sama insya-Allah pada pagi ini, pada kali ini kita telah masuk ke muka surat yang ke-342 dan ahlan wa sahlan kita masuk kepada satu surah baru pada kali ini, iaitu surah Al-Mu'minun. Kita telah baru tak sahaja tamat surah Al-Hajj, kita masuk surah Al-Mu'minun. Jadi yang pertama sekali, sebelum daripada kita masuk kepada setiap daripada ayat-ayat, kita cuba faham setiap daripada ayat-ayat yang terdapat di dalam surah ini. Kita tengok dulu insya-Allah secara sepintas lalu tentang surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun ni Makkiyah, yang pertamanya, iaitu turunnya di Makkah Al-Mukarramah semasa Nabi SAW berada di Makkah. Dan menurut kebanyakan daripada ulama dikatakan turunnya adalah sekitar tahun yang ke-6, kerasulan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bukan tahun yang ke-6 hijrah, tahun yang ke-6 kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu yang pertama. Yang keduanya, kalau kita tengok suasana pada masa ni, suasana tahun yang ke-6 ni ialah suasana ketika sahabat-sahabat baru sahaja berhijrah ke Habasyah, dan kemudian mereka berada, sebahagian daripada mereka lebih kurang 100 lebih berada di Habasyah, dan kan, tapi Nabi SAW dengan sahabat-sahabat majoriti daripada sahabat masih lagi berada di Makkah Al-Mukarramah, dan mereka meneruskan dakwah demi dakwah. Jadi mereka menghadapi banyak perkara-perkara tentangan daripada orang kafir ni, orang kafir Quraisy, yang menentang apa yang mereka bawa. Jadi kita akan tengok di sini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang-orang yang beriman ni, orang beriman. Jadi bagaimana mereka ni, Allah Taala puji mereka, Allah Taala alu-alukan mereka, Allah Taala beri penghargaan kepada mereka macam-macam. Dan Allah Taala terus menjawab apakah yang dikatakan, apakah tuduhan-tuduhan yang dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy ni terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, terhadap dakwah baginda. Jadi keadaan ini sebenarnya akan tetap berlaku sehingga hari kiamat. Jadi oleh kerana itulah maka kita belajar daripada surah ni, kita baca surah ni, kita baca surah Mu'min, kita baca surah-surah yang lain juga, demi untuk kita ni dapat sebagai zat, sebagai bekalan kekuatan kita dan juga kekuatan kita untuk menghadapi orang-orang yang tidak mahu beriman, orang-orang yang belum lagi beriman, orang-orang yang kita nak ajak mereka kepada iman. Jadi insya-Allah itulah lebih kurangnya daripada surah ni. Dan of course surah ni kita akan mulakan, Allah SWT mulakan dengan memberi sifat-sifat orang beriman, sebanyak 7 sifat yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam permulaan surah Al-Mu'minun ini, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizzakati fa'ilun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, saya baru bacakan ayat 1 hingga ayat ke-4 daripada surah Al-Mu'minun. Allah Subhanahu Wa Taala memulakan dengan perkataan qad di dalam ayat yang surah ini. Qad artinya sesungguhnya. Jadi qad ini dikatakan oleh ahli tafsir sebagai litahqiq. Sebagaimana dalam tafsir jalan lain dia kata qad ni litahqiq, untuk menyungguhkan, untuk menegaskan bahawa berjayalah, aflaha. Siapa yang aflaha? Al-Mu'minun. Aflaha ini daripada perkataan falaha, kita kata falah pun ada. Falah tu iaitu petani kan, kalau falah dalam bahasa Arab. Jadi digunakan oleh, iaitu apabila seseorang itu mendapat hasil. Itu asal makna falah. Falaha, aflaha, iaitu apabila seseorang itu mendapat hasil sesuatu daripada apa yang kesusahan yang dilakukan. Jadi petani itu dia bersusah-susah payah untuk nak menanam, kemudian dia dapat hasil. Jadi kita panggil dia falah. Jadi aflaha. Dalam azan kita juga baca kan, kita apa yang ada sebut, kita akan dengar juga kan, iaitu hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Datanglah kepada kejayaan. Jadi maknanya falah ni ialah, aflaha ni maknanya berjaya. Jadi berjaya. Allah SWT tegaskan di sini bahawa orang mukmin ini bukannya mereka ni bukannya mereka ni di akhirat, di dunia Allah Taala beri jaminan kepada mereka ni berjaya.
Kemudian yang kedua ni Allah Ta'ala sebut al-mu'minun. Al-mu'minun. Mu'minun dia berbeza. Kadang-kadang Allah Ta'ala sebut dalam Quran allazina amanu. Di sini dia sebut guna al-mu'minun. Dia ada beza sikit. Al-mu'minun kalau ikut terjemahannya memanglah artinya orang yang beriman. Allazina amanu iaitu orang yang beriman. Yang orang-orang yang beriman dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab al-mu'minun ini ialah untuk menegaskan bahawa seseorang yang dah stabil imannya. Kalau allazina amanu, orang yang macam sedang, macam contoh macam inilah kita kata. Ada orang sedang memasak. Kita tengok dia sedang memasak. Jadi kita kata dia sedang memasak. Itu. Tetapi dia tak semestinya orang pakar memasak. Kemungkinan dia pakar, kemungkinan tak pakar. Tapi bila Allah Ta'ala sebut, bila kita sebut kan, tukang masak. Tukang masak dia ni bekerja sebagai tukang masak. Bermaknanya dia ni orang stabil, orang yang confirm, memang pandai masak. Jadi beza kan di antara tukang masak dengan orang yang sedang memasak. Orang yang sedang memasak mungkin tak pandai masak. Jadi tu contoh lah kan. Sebagai penggunaan perkataan allazina amanu dengan al-mu'minun. Jadi Allah Ta'ala sebut sini iaitu orang yang dah stabil iman dia, orang yang dah mantap iman dia. Al-mu'minun, qad aflahal mu'minun. Berjayalah orang mukmin, orang-orang yang beriman ni. Jadi Allah Ta'ala sebut sebelah tu daripada apa? Allah Ta'ala mulakan sebut sifat-sifat yang kita kata ada 7 sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dimulakan dengan solat. Mereka ni allazina hum fi solatihim khashi'un. Allah Ta'ala sebut iaitu orang khusyuk dalam sembahyang. Mereka yang orang yang dalam sembahyang itu mereka ni khusyuk. Jadi khusyuk dalam sembahyang ni dalam tafsir jalan lain disebut mutawadhi'un, iaitu rasa tawaduk, rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itulah ada dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan seorang tu yang sembahyang tapi dia menguruk janggut dia, bermain janggut dia kan, bermain-main janggut dia. Jadi Nabi SAW kata kalaulah lelaki ini khusyuk hati, nescaya dia juga akan khusyuk anggota dia. Jadi menunjukkan bahawa kalau seseorang tu dia khusyuk hati, khusyuk ni hati maka akan menyebabkan anggota-anggota lain dia tu khusyuk juga. Sebab itulah para sahabat Nabi ni bila mereka sembahyang, kalau burung duduk atas tu burung tak sedar ini adalah kayu ke manusia. Kita sekarang ni macam-macam kan, ada orang lahsyat lagi tengah sembahyang sekarang ni kan, boleh main telefon lagi, boleh tengok telefon, boleh tengok mesej masuk kan. Jadi sebab itulah kita kena jaga suasana kan. Nabi SAW ajar kita kan sembahyang tak boleh buat ada depan kita, di hadapan kita benda-benda yang boleh menghalang kita lah daripada khusyuk. Sehingga kalau ada benda-benda pun ada gambar pun tak boleh kan. Sebab apa? Kalau sejadah pun setengah ulama kata kalau sejadah pun ada gambar-gambar pun itu adalah makruh kan. Sebab apa? Dia nak kosong dan sebagainya lah. Itu setengah ulama kata lah. Maknanya maksudnya ialah khusyuk ni kena dicari, kena cari suasananya dan sebagainya. Itu sifat yang pertama lah, orang-orang yang khusyuk dalam sembahyang dia. Kemudian Allah Ta'ala kata sebut yang kedua, wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Daripada lara ni orang-orang yang mereka ini mu'ridun anil lagwi. Mu'ridun ni makna berpaling, maknanya meninggalkan. Lara ni macam-macam, lara kalam, lara perbuatan Jadi maknanya orang yang beriman ini dia akan tinggalkan benda yang lara. Tak kira lah kan, kalau sekarang ni macam-macam lah lagi lara kan. Lara ni maknanya satu benda, dalam istilah dia lara satu benda yang tidak memberi manfaat kepada agama dan juga kepada dunia. Even dunia pun tak ada manfaat kan. Macam kita kata kan, kita kadang-kadang kita bermain main game ke apa benda kan. Kalau zaman sekarang ni kan dengan komputer je, dengan telefon kan orang main game kan, jadi mampu manfaat kadang-kadang habis masa macam tu kan. Jadi Allah Ta'ala sebut mereka ni daripada perkara yang lara, mereka ini mu'ridun, orang beriman. Yang ketiganya wallazina hum lizzakati fa'ilun. Mereka ni lizzakah. Az-zakah ni asal maknanya ialah membersihkan diri, membersihkan hati. Fa'ilun, mereka melakukannya. Dalam tafsiran terhadap ayat yang keempat ini ada pelbagai pendapat ulama kan. Oleh kerana ayat ni maki, turunnya di Mekah, zakat belum diwajibkan lagi. Jadi bagaimana disebutkan zakat di sini? Sebab itulah setengah ulama kata tak, semasa di Mekah ini memang dah mesti bayar zakat, tapi nisbahnya tidak disebutkan. Tak ada nisbah macam kita sekarang 2.5% ke dan sebagainya, itu tak ada. Tapi mesti bayar zakat, mesti ada zakatnya. Setengah ulama lain kata bukan maksud ayat ni, ayat keempat ni ialah bukan maksudnya bayar zakat tu, tapi ialah iaitu mereka ni membersihkan hati. Sebagaimana yang ada membersihkan hati, membersihkan kekotoran apa-apa yang ada dalam hati kan. Wallazina hum lizzakati fa'ilun. Mereka ni melakukan zakat, iaitu pembersihan jiwa. Itu pendapat yang kedua kan. Jadi sebagaimana dalam Al-Quran Allah Ta'ala juga sebut kan, qad aflaha man zakkaha. Siapa zakah? Jadi tengok penggunaan perkataan zakah tu. Zakah artinya membersihkannya, menyucikannya. Itu ayat makiyah. Jadi ada dua pendapat lah sini yang besar Kemudian untuk perkataan yang keempat ni, sama ada zakat ataupun sama ada zakat betul, zakat membayar zakat ataupun
iaitu pembersihan jiwa. Kemudian yang kelima, wallazina hum li furujihim hafizun. Allah Taala sebut, dan mereka ini orang yang li furujihim, iaitu yang menjaga. Hafiz tu menjaga daripada perkara yang haram, menjaga kemaluan mereka, menjaga apa ni kita katakan nafsu mereka, nafsu seks mereka, daripada perkara-perkara yang diharamkan, kan. Perkara yang diharamkan ni banyak, kecuali Allah Taala sebut sini illa ala azwajihim, melainkan melalui untuk isteri-isteri mereka, au ma malakat aimanuhum, ataupun apa yang dimiliki oleh mereka, iaitu hamba. Jadi hamba ni isteri kita faham lah kan, isteri kita faham. Jadi isteri ni buatlah macam-macam mana pun, itu tak masalah kan, kecuali apa yang diharamkan oleh Allah SWT, oleh syariat. Yang hamba ni pula, kalau kita tengokkan perkataan hamba ni digunakan au ma malakat. Dulu memang, kenapa ada orang tanya kenapa hamba, kadang-kadang ada orang menjadi point dengan benda ni kan, iaitu apa ni kan, apa ni dia ni dalam Islam ni boleh hamba. Kita kena faham suasana kan, suasana. Jadi suasana pada masa tu memang hamba ni memang satu benda yang lumrah di zaman Nabi SAW. Dan tapi dalam Islam kita tengok kan, dia cuba menghapuskan hamba kan, banyak cara kan. Dan kalau seorang lelaki tu dia bersama dengan hamba dia, hamba ni kan, kalau ikutnya mereka kena jaga betul-betul, soalnya macam kena jaga isteri kan, dia tak boleh nak buat, tak boleh buat lebih kurang. Jadi maknanya ikatan melalui perkahwinan, ikatan melalui hamba ni maknanya benda tu adalah tak jadi, macam hampir sama. Dan hamba, seorang yang lahir daripada hamba, dia akan jadi merdeka, dia tak jadi hamba dah. Dan perempuan tu pula, kalau suami dia mati, dia akan bebas juga. Itu banyaklah hukum-hukuman dari segi fiqhnya kan. Tapi maknanya Allah Ta'ala ni, kita nak sebutkan perkara ni, dan kita tengok perbezaan di sini. Kalau azwaj, digunakan perkataan azwaj, pasangan. Tetapi bila hamba diguna au ma malakat, dia guna fa'il, dia katakan, ataupun apa yang dipunyai. Itu ulama kata dia menunjukkan apa, bahawa benda ni tidak kekal kan. Tapi benda ni adalah azwaj, iaitu seorang yang kekal kan, isteri seseorang tu. Jadi itu perbezaan kan, perbezaan Allah Ta'ala sebut kat situ. Kemudian Allah Ta'ala fa innahum ghairu malumin, kalau dia buat benda tu maka dia tidak tercela. Kemudian seterusnya famani batagha, ayat yang ketujuh, famani batagha, siapa yang mencari. Maknanya Allah Ta'ala dah beri dah kan, dah ada solution dah kan, dah ada dah jalan-jalan kan, macam mana nak salurkan dengan cara yang betul. Allah Ta'ala kata famani batagha wara azalik faulaika humul adun. Siapa yang buat mencari wara azalik, jalan-jalan lain, maka Allah Ta'ala kata faulaika humul adun, orang tu adalah orang yang adun. Adun maknanya melampaui batas. Daripada ayat ni lah, dalam mazhab Syafi'i dia kata maknanya dipanggil masturbation kan, masturbation maknanya lelaki kan, onani dan sebagainya kan, itu diharamkan oleh syarak kan. Kenapa? Kan dia tengok berdasarkan ayat ni kan, yang bolehnya adalah isteri dan juga melalui hamba sahaja kan. Dan hamba dah tak ada sekarang, jadi isteri lah ada kan. Jadi waktu Allah Ta'ala berikan peluang kepada lelaki nak kahwin 1, 2, 3, 4 kan. Jadi Allah SWT sebut sini, siapa yang cari lain tu, maka itu adalah dia dah melampaui batas, maknanya haram gitu. Kemudian ayat yang ke-8, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang menjaga, hafizun, ra'un ni maknanya ialah menjaga. Yang pertama sekali amanah, menjaga amanah. Amanah ni amanah dengan Allah, amanah dengan manusia, macam-macam amanah ni kan. Even dalam tafsir jalan lain disebutkan amanah terbagi pada dua, iaitu amanah dengan Allah dan juga amanah dengan Allah ni apa? Iaitu kita mengucap 2 kalimah syahadah, kita berjanji, kita nak sembahyang, kita nak tunaikan, kita nak tunduk pada Allah. Bila kita tak tunduk pada Allah, itulah amanah yang paling besar sekali, amanah dengan Allah. Selepas daripada itu amanah dengan manusia. Dan kemudian janji wa ahdihim, janji itu pun macam tu juga lah, janji manusia, janji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi janji dengan manusia satu benda yang kena tertepati. Dan Nabi SAW sebutkan antara sifat-sifat orang munafik ini ialah dia tidak menunaikan janji dia, termasuk dari salah satu daripada sifat-sifat munafik, bukan jadi munafik, tapi salah satu daripada sifat munafik. Jadi kemudian Allah Ta'ala sebut wallazinahum ala salawatihim yuhafizun, terakhir yang ketujuh. Sifat yang ketujuh, sifat orang beriman ni, sifat mukmin, ialah Allah Ta'ala kata, iaitu orang-orang yang ala salawatihim yuhafizun, yang tadi khasyi'un, sekarang ni yuhafizun. Jadi khasyi'un artinya khusyuk dalam sembahyang tu, yuhafizun ialah menjaga. Setengah ulama kata maksud menjaga sini adalah menjaga waktunya, iaitu sembahyang di awal waktu. Ada yang kata menjaganya, menjaga titik, menjaga cara dia, tertib dia dan sebagainya, iaitu buat dengan cara yang terbaik. Itu maksud menjaga kan. Jadi ada sedikit perbezaan ulama. Jadi kita tengok kan, dalam 7 sifat ni Allah Ta'ala mulakan dengan solat dan berakhir dengan solat. Jadi di tengah tu macam-macam lah yang disebutkan oleh
Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat orang-orang yang beriman yang Allah Taala sebut selepas daripada itu, ulaika humul warithun. Ayat ke-10 Allah Subhanahu wa taala kata ulaika, orang yang mukmin, yang macam tu sifat dia, maka dialah yang akan allazina humul alwarithun. Alwarithun ni maknanya mewarisi. Mewarisi ni maknanya orang tu pasti dah dapat dah. Pasti dapat. Dia bukan maknanya mendapat, tapi Allah Ta'ala guna perkataan yarithun, alwarithun. Alwarithun maknanya dia lah akan mewarisi, maknanya pasti dia dapat. Kalau kita mati, kalau kita mati, ada orang anak-anak kita yang pasti dapat, so kita panggil dia waris. Waris pusaka ni pasti dia akan dapat, walaupun orang tak bagi, walaupun dia tak ada pada time orang bagikan harta tu. Ni bukan cabut lucky draw kan, kalau tak ada terlepas kan, tak, dia pasti akan dapat, dia akan pasti akan dapat. Orang al-mu'minun dia akan al-warithun, ulaika humul warithun. Allah Ta'ala kata kemudian allazina yarisunal firdaus, mereka akan mendapat apa? Al-firdaus. Firdaus ni ialah salah satu daripada syurga, sebagaimana Nabi kita kan pernah sebut, Nabi kata dalam hadisnya kan, iza sa'altumullah al-jannah fas'aluhu al-firdausa. Nabi SAW kata, kalau kamu minta syurga daripada Allah, hendaklah kamu minta al-firdaus tu, minta yang paling tinggi. Nabi kata paling tinggi, dia adalah yang paling ni, dan daripadanya lah, daripada syurga firdaus itulah mengalirnya sungai-sungai syurga. Di atasnya arasy Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya dia tu paling dekat lah, kita katakan paling dekat dengan Allah dari segi dalam syurga. Kemudian daripada situlah mengalirnya sungai-sungai. Jadi maknanya paling hebat lah. Jadi kalau kita minta, jangan minta yang tepi-tepi, ya Allah berilah aku syurga, tapi tepi-tepi sudah tak apalah. Tak, minta yang paling tinggi tu kan. Kalau tak dapat, at leastnya dapat yang paling rendah sikit. Jadi macam tu kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut ni, mereka inilah allazina yarisunal firdaus. Kalau kita tengok macam taklah susah sangat kan, mana orang beriman kata, tapi kenapa susah sangat? Susah sangat orang nak dapat kerana bukan mudah kan. Kita tengok kan, di sini ada 7 sifat yang beriman. Tempat lain pun bukan ada lagi tempat lain kan, tapi maknanya di sini Allah Taala kumpulkan siap-siap kan, ada 7 perkara kan, yang apa ni, yang kita kata yang macam ada list, seolah macam list tadi kan, daripada ayat 1 tadi tu sampailah kepada ayat yang ke-9, ada 7 perkara. Jadi seterusnya Allah Ta'ala kata allazina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Yang best lagi tu, iaitu mereka tu berada khalid di dalam tu, khalidun, kekal, bukan duduk sekejap-sekejap, bukan pergi hotel pada duduk 2-3 hari, lepas tu balik lah habis duit kan. Jadi kita ni syurga kekal, khalidun, itu yang paling best lagi. Even kalau tempat yang tak best pun, kalau kekal lebih baik daripada tempat yang best tapi tak kekal kan, bagi kita kan. Tempat ni tanah kita sendiri kan, contohlah kata ini tanah kita sendiri, daripada tanah orang kita duduk sementara, tapi at any time kita boleh dihalau kan, boleh dipecat, boleh jadi ini tanah kita, ini rumah kita, walaupun contoh ini Allah Ta'ala sebutkan dah lah hebat, tapi dapat pula al-khalidun. Jadi Allah Ta'ala kata hum fiha khalidun, ayat yang ke-11. Ayat yang ke-12 seterusnya, walaqad khalaqna, habislah Allah Ta'ala. Kemudian sekarang ni pergi kepada cerita tentang kejadian manusia. Tengok, ini satu lagi lah benda yang hebat lah kita kata. Kenapa? Satu perkara, bila Allah Ta'ala menceritakan tentang kejadian manusia ni sampai sekarang setengah benda tu mereka tak tahu lagi macam mana peringkat-peringkat dia kan. Pada zaman Nabi, of course lah, 1400 tahun dulu mana ada teropong, mana ada apa, tetapi Allah Ta'ala cerita tu sampai sekarang ni manusia tak boleh nak kata bahawa apa yang diceritakan oleh Allah tak betul. Kalau ada lah orang kata tak betul sebab mungkin kadang-kadang dia tengok terjemahan, tak tengok pada ayat tu sendiri, makna ayat tu sendiri. Sebab itulah insya-Allah kan, kalau siapa-siapa yang kata macam tak betul je Quran ni, macam tak betul je hadis Nabi yang sahih, tak, kadang-kadang dia salah terjemahan, dia salah faham kan, dia salah, sebab Quran ni ada nahwunya, ada balaghahnya, ada sarafnya kan, yang perlu difahami betul-betul. Jadi kita tengok sini Allah SWT sebut, Allah Ta'ala kata walaqad khalaqnal insan, sesungguhnya dijadikan insan, kami ciptakan. Dia ada 2, khalaqa dengan ja'ala. Ja'ala tu menjadikan. Khalaqa ni ialah menciptakan satu benda, menjadikan satu benda daripada tak ada kepada ada, daripada kosong. Manusia sekarang kadang-kadang dia buat juga, dia kata buat apa, buat kereta tapi daripada apa, daripada besi tu ambil daripada mana, ambil daripada tanah juga.
pergi gali, Allah Ta'ala dah cipta. Cuba buat daripada zero, tak ada. Tu orang petik tu silap mata yang bohong lah kan petik dia keluar besi. Kalau boleh buat keluar mesin macam tu, tak perlu lombong besi lah. Kalau boleh petik macam tu, boleh keluar gandum, tak perlu tanam gandum lah kan. Semua benda tu perlukan kepada apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tanam gandum, perlukan benih gandum. Walaupun kita tanam gandum tak boleh lah, sini kan tanam di Ukraine. Sekarang dah susah kan Ukraine, dah berperang. Jadi maknanya sini ialah kita ni bukan khalaqa. Allah Ta'ala sebut dia telah khalaqna. Dia, kami ciptakan daripada Adam. Adam tak ada. Ambil daripada tanah. Tanah dulu tak ada. Allah Ta'ala ciptakan tanah tu. Jadi Allah Ta'ala ciptakan khalaqnal insan, iaitu Adam, min sulalah. Sulalah tu maknanya, kalau dalam terjemahan lah kita kata pati. Asal makna sulalah ni ialah, kalau pedang tu pedang ada sarung dia. Jadi bila keluarkan pedang tu keluarkan pedang tu daripada sarung, iaitu dia panggil tu salalah tu. Iaitu makna bermaksudnya lah isi dalam, makna isi dalam, makna kita patilah kan gitu kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata walaqad khalaqnal insan min sulalatin min tin. Sulalah min tin, iaitu daripada pati tanah. Macam mana pati tanah ni kan? Ini kita katakan banyak ni nanti kan penafsir dan nasu kan. Jadi saintis-saintis akan carilah pun macam mana daripada tanah. Akhirnya jumpalah itu, dari komposisi tanah, daripada tanah ni komponen dia macam itu. Setakat yang manusia jumpalah setakat ni. Tapi Allah Ta'ala cerita tetap betul, sulalatin min tin. Ayat yang ke-12. Ayat yang ke-13, summa ja'alnahu nutfatan. Kemudian kami tukar dia, kami jadikan dia summa ja'alnahu, minta maaf, kami jadikan dia, iaitu anak-anak Adam. Daripada mana pula? Adam tu memang daripada tanah. Kemudian kami jadikan dia pula tu nutfatan, daripada mani manusia. Hu tu ialah manusia. Ja'alnahu, kami jadikan manusia itu nutfatan, daripada nutfah, iaitu mani, setitis mani, fi qararim makin, di dalam satu tempat yang qarar, satu tempat yang terpelihara, makinnya mantap. Mana mantap tu? Rahim. Kenapa dia kata mantap, kukuh tu? Kita tengok macam mana dia boleh melekat situ kan. Dah lah melekat tu tergantung kan. Kemudian kadang-kadang tu mak tu pergi ke sana, dia duduk dalam tu kan. Bukan kalau kita kilang tu duduk diam kan. Ni bergerak ke sana kemari kan. Kadang-kadang mak tu berlari sana berlari sini kan. Tengok tetap duduk situ kan. Kukuh betul, kukuh kan. Lepas tu bukan sekali saja, dia boleh mengandung lagi seorang, dua orang, tiga orang, empat orang, 10 orang. Macam tu juga. Ada sampai anak 12, ada sampai anak belas-belas, tak tahulah, wallahu alam kan. Tapi maksudnya ialah qararin makin, tempat tu adalah mantap, kukuh. Kemudian Allah Ta'ala kata ayat yang ke-14, Allah Ta'ala sebut lagi kan, summa khalaqnan nutfat, kemudian kami ciptakan pula tu an-nutfah tu alaqah tu maksudnya ialah seketul darah, seketul darah min alaqah. Jadi perkataan alaqah ni ada 3 makna dalam bahasa Arab. Alaqah satunya seketul darah tu, yang keduanya alaqah ni tergantung, alaq dia tergantung. Yang ketiga ni dia ni adalah kita kata macam lintah, alaqah. Jadi maknanya sini kan alaqah dia ni tergantung, minta maaf alaqah saya dah tercepat ni. Faqalaqnal alaqah mudrah, dia tergantung tadi tu, lepas tu dia macam lintah. Kemudian Allah Ta'ala kata faqalaqna alaqah, daripada alaqah tu, daripada yang tergantung tadi, dia menjadi membesar menjadi mudrah. Mudrah ni macam daging yang sebesar yang boleh masuk dalam mulut, tu mudrah. Mudrah ni asalnya madarah ni, iaitu satu benda yang masuk dalam mulut dan ada macam kesan-kesan macam gigitan. Jadi memang macam tu kalau kau tengok tu kan, tengok manusia tu, asalnya air mani, lepas tu dia membesar, kemudian membesar alaqah, seketul darah, lepas tu dia menjadi macam daging yang mudrah tu. Mudrah tu seketul daging tu, daging seketul tu yang boleh masuk dalam mulut tu kan, dia tu macam ada macam kesan-kesan macam ada gigitan gigi. Tu tengoklah kan, itu tengok dalam internet, kita boleh tengok sekarang kan. Kemudian Allah Ta'ala kata fa khalaqnal mudrah izama, kemudian kami jadikan daripada mudrah tu jadi izam, ada pula tulang pula dalam tu. Tiba-tiba muncul tulang kita sekarang ni kan, tapi tulang baby tu kecil dalam perut. Macam mana boleh jadi keluar tulang tu kan, tiba-tiba jadi tulang? Tengok kan, pelik kan, daripada lembut betul jadi keras. Kemudian tu fakasawnal izama lahma, dan kemudian Allah Ta'ala balutkan pula daging. Tulang tu ada daging pula, daging keliling dia, daging sini jadi banyak, sini ada tangan, sini ada muka. Tengok jadi kita hari ni kan, tengok. Jadi Allah SWT kata summa ansha'nahu khalqan akhar, kemudian kami jadikan dia
khalqan akhar, satu ciptaan yang lain. Maknanya ciptaan yang lain, maksud ni ulama tafsir kata ialah daripada seketul darah tu tiba-tiba dia menjadi manusia. Daripada dulu tak bergerak tiba-tiba, iaitu selepas daripada ansya'na di sini, ansya'nahu khalqan akhar, makhluk yang lain, iaitu apabila dimasukkan ruh dalam dia. Bila masuk ruh dalam dia, dia pun startlah bergerak-gerak kan. Ini kalau dalam hadis sebut ialah selepas daripada 120 hari. Jadi yang tadi tu 40, lepas tu jadi 120 hari, ditiupkan roh dalam tu. Malaikat pun tiupkan roh. Jadi start bergerak-gerak. Memang 120 hari sekarang kan. Jadi adalah banyak hukum-hukum situ yang berkaitan kan. Jadi bila sampai sini, Nabi SAW baca, ketika tu Nabi baca kepada Sayyidina Umar ayat ni kan, sampai kepada akhir ayat ke-14 kan, akhir sini, sampai sini Nabi tak baca lagi, Nabi baru berhenti sampai situ ayat tu. Umar ada depan tu, Umar sambung, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Umar baca pada Nabi. Nabi kata apa? Nabi kata, yes, betul Umar. Macam itulah ayat seterusnya. Masya Allah, kita tengok kan, Umar ni boleh baca dah kan, macam dia boleh, sebab maksudnya fatabarakallah, maha suci Allah, maha hebat Allah Subhanahu Wa Taala, ahsanul khaliqin, dia lah sebaik-baik pencipta. Jadi kita tengok sini kan, macam mana Umar ni macam dia dapat rasa baca ayat Quran Allah Ta'ala sebutkan macam tu. Jadi Umar baca bukan Umar baca, Umar sebut pada masa tu, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nabi kata, yes, macam itulah ayat ni seterusnya Umar. Tengok kan, macam Umar ni boleh, cuma boleh bukan kata predik tapi maknanya ialah dia boleh rasa irama ayat tu macam tu. Seterusnya ayat yang ke-15, insya-Allah kita tengok ayat yang ke-15. Allah Subhanahu Taala pun sebut, summa innakum ba'da zalika lamayitun. Itu adalah proses penciptaan manusia. Kemudian Allah Taala ceritakan selepas daripada tu ringkasan. Selepas tu manusia ke mana? Betul, dia hidup lah. Dia keluar, dia hidup, dia jadi manusia. Tapi selepas tu Allah Ta'ala kata summa innakum. Tapi ingat sikit lagi satu perkara mungkin saya tak sebut tadi kan, lupa nak sebut tadi kan, iaitu kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggunakan perkataan summa. Kadang-kadang Allah Ta'ala gunakan fa. Sini kan ini ada fa, kemudian kadang-kadang Allah Ta'ala guna fa, kemudian Allah Ta'ala guna perkataan summa. Nampak? Summa ni maknanya kemudian, selepas itu. Fa, maka, kalau ikut terjemahan kan, tapi maksudnya kedua-dua tu maksudnya iaitu selepas daripada tu. Tapi summa ni ialah jangka panjang sikit. Bila summa ni dia cepat sikit. Itu beza dia antara summa dengan fa. Jadi fa ni dia cepat sikit. Selepas daripada tu terus dia hampir-hampir nak lepas tu terus jadi macam tu. Kalau summa ni dia jauh sikit. Kemudian. Gitulah. Itu perbezaan lah di antara summa dengan fa. Seterusnya kita tengok Allah Taala kata summa innakum. Selepas itu kan panjang kan. Tak kira 60 ke 70 kan. Selepas daripada tu apa yang akan berlaku? Allah Ta'ala kata innakum ba'da zalik, kemudian kamu semua selepas daripada tu, ba'da zalik, selepas daripada tu lamayitun, kamu akan mati. Tak ada orang tak mati kan, semua orang mati. Kemudian Allah Ta'ala kata summa innakum, tapi selepas daripada tu summa innakum yaumal qiyamati, selepas tu kamu pada hari kiamat tub'atsun, akan dibangkitkan, masuk dalam kubur, kemudian tu tunggulah kan, lepas tu akan dibangkitkan. Inilah masalah dia yang bermulalah, iaitu manusia tu akan dihisap, manusia akan dikira. Ini ketakutan apa benda semua akan berlakulah, bermula kan. Walaqad khalaqna fawqakum, Allah Ta'ala cerita selepas itu. Allah Ta'ala kata walaqad khalaqna fawqakum, kami ciptakan atas kamu ni apa, iaitu Allah Ta'ala sab'a tara'iqa, 7 tara'iqa ni jalan, maksudnya jalan-jalan. Maksud jalan sini ialah langit, maksudnya 7 langit. Tapi kenapa dia dikatakan jalan? Kerana dikatakan sebab malaikat yang melalui langit-langit ni kan, menjadi seolah macam jalan kepada malaikat, highway kepada malaikat kan. Jadi Allah Ta'ala kata kami jadikan semua tu. Langit tu ada 7 jalan-jalan dia, jalan melalui malaikat. Manusia ni tak tahu, manusia tak nampak, kita cari pun kita tahu apa maksud 7 tu kan. Macam-macam lah penafsiran, tak apalah terpulang kepada orang nak tafsir tu. Allah Ta'ala sini apa nak sebutkan, itu semua ciptaan Allah. Kemudian Allah Ta'ala kata wa ma kunna anil khalqi ghafilin, dan jangan kamu ingat bahawa semua benda-benda yang Allah Ta'ala ciptakan, sama ada di langit ke di bumi, semua tu Allah Ta'ala tidak wa ma kunna, Allah Ta'ala kami sekali-kali tidak ghafil maknanya lalai maknanya tak tahu, tak hirau, tak, kami ciptakan, kami tahu apa yang dibuat, kami tahu apa ni Allah Ta'ala nak bagi warning secara tak langsung kepada orang-orang yang
kafir ni, yang mencerca Nabi, yang menghalau Nabi, mengganggu Nabi, mengganggu orang Islam kan. Kamu ingat Allah Ta'ala tak tahu apa yang kami buat ni? Yang kamu buat. Kami tahu semua apa yang kamu buat. Jadi setakat itulah saja insya-Allah. Jumpa lagi dalam sesi akan datang, muka surat 343 insya-Allah. Iaitu bukan awal surah Mukminun, bukan awal, kita dah masuk surah yang kedua surah muka surat yang kedua daripada surah Mukminun. Insya-Allah jumpa lagi. Jangan lupa untuk like, untuk subscribe, untuk komen, dan juga untuk tekan loceng kalau di YouTube. Insya-Allah tekan loceng tu kan supaya kita dapat warning setiap kali ada video baru. InsyaAllah setiap hari insyaAllah ada satu video baru. InsyaAllah kita akan kita akan sama-sama, at least ni kita mengaji ni kadang-kadang lebih daripada satu. InsyaAllah kita ada video insyaAllah. Dan peringatan juga insyaAllah bermula daripada muka surat 348 iaitu hari Sabtu akan datang. Hari Sabtu akan datang kita akan bermula di YouTube. YouTube. Jadi cuba-cubalah dulu masuk ke YouTube. Kepada siapa yang belum lagi masuk YouTube, boleh daftar, tak daftar ke terpulang boleh sebenarnya. Boleh search ini semua yang ada di bawah ni insya-Allah. Jadi aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.